Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan masih lagi bab yang ke-9, talbis iblis terhadap orang zuhud dan ahli ibadat. Sambungan perbincangan pada pagi ini pada muka surat 168. Muka surat 168. Di bawah tajuk talbis iblis terhadap orang zuhud. Muka surat 168. Sufyan Ats-Tsauri setiap kali bermusafir, dia akan bawa bekalan dia tu makanan yang lazat-lazat. Misalnya daging panggang, tu dia bawa. Dan juga faluzah. Faluzah ni bahasa Parsi. Faluzah ni sebenarnya bahasa Parsi, iaitu sejenis makanan yang diperbuat daripada kurma kering dan tepung. Cuma anda tengok dalam kamus, kamus ni mu'jam lah, dia bincang tentang fiqh bahasa Arab. Dia sebut, dia kata faluzah ni adalah bahasa Parsi. Jadi faluzah ini sejenis kuih yang diperbuat daripada tepung halus dicampur dengan air dan juga madu. Bagi orang Arab ini adalah kuih yang paling lazat. Maknanya makanan ni makanan yang lazat. Padahal Sufyan Ats-Tsauri itu tokoh zuhud juga tu. Tokoh yang besar lah. Sufyan Ats-Tsauri bila dia nak musafir, dia bawa bekalan yang kira-kiranya makanan itu makanan yang lazat. Daging panggang bukan main-main. Lepas tu halwah, iaitu kuih yang manis. Ada rasa agak manis, diperbuat daripada tepung yang halus, dan dia antara bahan yang dimasukkan adalah madu asli. Ni bagi orang Arab, makanan ni adalah makanan yang lazat dan berkhasiat. Padahal Sufyan Ats-Tsauri seorang yang zuhud, tapi cara oleh kerana dia ni orang alim, tokoh besar di kalangan tabi'i, dia ni kalangan tabi'inah, dia ni Sufyan Ats-Tsauri ni. Maknanya kita tengok cara hidup dia tu, dia tidak, mana dia beri kehendak apa yang diingini oleh nafsu makan tu dia bagi, bukan dia tak bagi. Ni tokoh besar. Setiap orang wajib tahu bahawa jiwa dia ni, kalau kita nak buat perbandingan ni, sebenarnya lebih kurang lah jiwa manusia ni. Kejadian asal yang Allah buat ni, dia serupa haiwan tunggangan. Jadi haiwan tunggangan ini mesti dilayan, diperlakukan dengan lemah lembut agar dia dapat mengantarkan kita ke tempat tujuan. Maknanya apa? Maknanya kalau dulu kenderaan yang digunakan oleh kita kata manusia lah pada zaman dulu, kenderaan dia kata binatang, kuda, unta, hemar. Jadi binatang tu dia kena jaga. Kalau kita sekarang ni kan, kita servis kereta tu berkala, jaga kebersihan dalaman, cushion tu jangan kotor dan sebagainya. Supaya juga binatang begitu. Begitulah. Seolah-olahnya jiwa manusia ni, kalau kamu tidak jaga dia dengan baik, dia boleh rosak, dia boleh dihinggapi oleh penyakit, dan dia boleh hilang kekuatannya. Supaya binatang tunggangan. Sebab tu binatang tunggangan ni dalam hadis Nabi tak benar kita parking dia di tempat panas. Nabi suruh bagi makan dengan secukupnya. Makanan itu kena makanan yang berkhasiat. Sebab apa? Sebab bila kita nak guna, Nabi kata bila kita nak guna, binatang itu berada dalam keadaan yang baik.
Begitulah jiwa manusia. Kalau dia tak cukup makan atau berlebihan kita beri makan, dia akan rosak juga. Selain dah kereta lah, bubuh lebih hak dah, dia boleh bermasalah juga. Jadi penjagaan itu mesti mengikut fitrah kejadian yang Allah buat. Itu maksudnya. Jadi kalau nak zuhud pun dia tidak boleh langgar cara hidup Nabi SAW. Ambillah apa yang bermanfaat bagi jiwa dan tinggallah yang boleh menyakiti jiwa. Misalnya antara yang menyakiti jiwa yang sudah dikenal pasti oleh ulama kita, misalnya kalau makan terlalu kenyang. Makan kenyang itu biasa. Sebab tu dalam hadis dia tak ada sebut berhenti sebelum kenyang. Anda tengok dalam syarah Al-Adabul Mufrad tu, ada kenyataan yang sebut makan sebelum kenyang tu, mana ulama hura maksudnya makan sebelum kenyang, mana terlalu kenyang maksudnya. Itu maksud tak. Sebab apa? Sebab Nabi ada nambah makan. Nambah. Bahkan Nabi suruh sahabat dia makan biar kenyang lah. Dia suruh tambah. Sebab apa? Itu tuan rumah ni bila dia panggil orang makan rumah dia, kalau orang makan tu nambah tak kenyang, dia suka hati. Tapi kalau dia hidang tiba-tiba makan sikit, tuan rumah tak puas hati. Jadi itu yang berlaku secara realiti kalau kita tengok dalam hadis kepada Nabi. Jadi sebab tu di sini dia buat tidak terlalu kenyang setelah makan atau berlebihan fitanawulis syahwat, jamu nafsu. Mana kita memberikan kehendak nafsu tu maknanya al-ifrat fi tanawulis syahwat, melampaunya jamu tu kat nafsu sampai kenyecik kita kata. Tu tadi Islam tak benar gitu. Kenyang tak apa, tapi jangan terlalu kenyang. Sebab apa? Dia boleh menjejaskan kesihatan itu. Sebab apa? Kerana makan terlalu kenyang, dia akan mengganggu ni, orang panggil jiwa ni. Minda pun terganggu, lepas tu fizikal boleh terganggu, dan akhirnya dia akan menjejaskan kehidupan beragama. Hak ni sekadar ini tak apa. Hak yang menjadi masalah, yang menjadi kritikan ulama kita ni, siapa tak makan, bukan kata makan tak makan, makan biji, makan betih gitu ya, butir jagung. Kadang-kadang dia panas tu, dia bila itu tu dia kata hancur makan benda, makna itu benar. Minum air kosong, roti kering tu pokok sufi kalau dalam kitab, sehingga jadi kering tubuh tu. Ada setengah tu kulit jadi berubah kulit. Apa? Sebab dia makan makanan yang tidak berkhasiat. Karenanya itulah cara hidup beragama yang mampu mendekatkan diri kepada Allah. Itu dia panggil zuhud dalam istilah sesetengah pihak. Dalam pemahaman sesetengah pihak, hak tu tak betul. Sebab apa? Nabi ni, kalau kita tengok Nabi bila makan ni, ada ke dia makan yang berkhasiat, madu. Bahkan dalam hadis ada disebut Nabi ni boleh dikatakan semua masakan Nabi mesti ada dimasukkan madu. Apa maksud? Maksudnya bahan masakan ni mesti kita mengambil kira dari segi kualiti dia, dari sudut kualiti. Tak semesti mahal barang itu, tak mesti. Baik. Sebab itulah dalam kitab ni Ibnul Jauzi ni dia nak bawa kehidupan kita. Kalau kita nak mencapai maksud zuhud, nak capai maksud kita kata seperti mana maksud golongan tasawuf, boleh, tetapi mesti dalam kerangka ittiba' sunnah, mengikut sunnah. Bukan tak boleh buat, cuma cara tu. Bila kita ikut cara tidak seperti yang Rasulullah buat, di situ adalah kepincangan. Baik. Selanjutnya perlu difahami pula bahawa setiap orang mempunyai watak dan juga kebiasaan hidup yang berbeza-beza. Dia tak sama kehidupan manusia, cara makan, cara berpakaian, jadual harian hidup dia tak sama. Itu kebebasan yang diberikan oleh agama kita. Misalnya orang Arab kampung, Arab Badui yang tinggal di kawasan pendalaman misalnya, mereka sudah biasa memakai pakaian berbulu, pakaian daripada bulu binatang, dan hidup mereka hanya
Orang panggil makanan qut. Qut ni makna makanan ruji mereka tu roti, susu. Kalau suka orang Afrika ni dia makan pisang kenyang sampai tengah hari. Tidaklah apa ni kita kata pisang cicahai kopi tu tidaklah. Kalau pisang cicahai kopi tu parut katlah. Anda bacalah. Yalah sebab anda pun tak pernah pergi, tapi kita baca kehidupan masyarakat di Afrika. Dia boleh kenyang sampai tengah hari makan pisang. Dia boleh. Walaupun tidak semuanya, tapi maknanya biasa dia tu gitu, buah-buahan. Tak apalah. Tidak jadi masalah. Jadi bagi masyarakat Arab Badui, dia sudah hidup dengan gitu. Kalau makanan kalau minum susu mengenyangkan dia. Pakaian berbulu, kulit binatang tu, bulu binatang. Kami tidak mencela mereka. Kami tidak mencela mereka kerana mereka berpakaian begitu. Sebab apa? Kerana kebiasaan tubuh mereka, karakter tubuh mereka mendorong hidup begitu. Memang semua hidup begitu. Tepat dia begitu. Sebab kalau kita baca cerita setengah-setengah orang hidup di kawasan pendalaman China, pupuk Mongolia, duduk di kawasan padang luas terbuka tu, masih ada lagi sekarang ni hidup berpindah ranah. Masih ada lagi nomad tu. Jadi hal tu tak apalah tu. Itu maksud dianya. Begitu pula dengan orang-orang yang tinggal di kawasan pendalaman, mereka biasa mengenakan pakaian daripada bulu binatang dan memakan acar. Acar ni anda tengok dalam asal dia panggil al-kamih, dia panggil al-kamih. Al-kamih ni sejenis makanan jeruk, dia panggil makanan jeruk. Makanan ni antara makanan yang mengenyangkan dia. Dan apa dia hidup memang biasa begitu. Kami tidak mencela mereka kerana itu, dan kami tidak menuduh mereka memaksa diri menjalani kehidupan sedemikian. Sebab seperti itulah tradisi yang telah menjadi kehidupan besar mereka, yakni yang berlaku secara turun-temurun di kalangan mereka. Maksudnya begini, dia nak ayatnya begini. Jadi kalau kita dah terbiasa dah hidup, masyarakat kita umum dah makan gitu, tak apalah. Ni masalahnya masyarakat dia hidup dengan makanan itu, minum itu sudah biasa. Tiba-tiba dia nak tukar, tak si makan tu. Walaupun itulah makanan bangsa dia, itulah makanan masyarakat dia. Nak ubah tu, turun ke tahap yang lebih rendah, tak si makan ada makanan yang mengkirakan kut, dia panggil kut. Istilah kut ni maknanya makanan yang mengenyangkan, yang menjadi makanan umum masyarakat. Dia tukar tu dengan anggapan zuhud, dengan anggapan itu dunia, dia boleh menjauhkan kita daripada Allah. Dengan anggapan itu. Jadi seolah-olah kalau seorang itu nak zuhud, dia kena tinggal dunia, tak boleh makan makanan biasa orang makan ni. Hak tu dia kata hak saya tak setujunya. Padahal kalau kita tengok Nabi, cuba tengok Nabi, apakah Nabi ubah cara makan dia? Nabi makan seperti orang Arab makan. Gapo dia biasa orang Arab makan tu asalkan halal. Bahkan Nabi minta supaya kita ni halalan thayyibah, kulu apa ni? Makanlah dan minumlah. Makan maknanya bebas. Dan Nabi suruh kita cari yang halal dan berkualiti. Bukan halal saja, tapi berkualiti. Jadi kena ingat perkara tu Sebab Nabi ni, anda boleh katalah dengan bahasa setakat anda tengok, benar ni maklumat ni kita dapat dalam kitab itulah Syama'il Muhammadiyah. Nabi ke pun dia Nabi makan. Sampai 400 lebih setengah, kalau campur semua jadi 900 lebih hadis sebut Nabi makan ke. Nabi kalau dia makan, ada tanya ada, dia makan sebuah agama mewah lah, kita mewah makan kambing pula. Kalau dia buah ini katih hanya bagi hadapan, bagi hadapan. Lepas tu adalah makannya dia kikirnya lazat lah, sampai nambuh. Lepas tu ada ketika tak ada, makanya Nabi makan ala kadar ketika tak ada. Itu cara dia. Sebab tu kita tengok sahabat Nabi, misalnya Imam Nasai. Imam Nasai tokoh hadis besar tu lah, makan ayam kapur dan hari. Mungkin dia bini 4 orang. Nabi cukup kata lah. Dia kata dia ni makan sedap apa sebab dia nak supaya tubuh dia ni sihat.
Sebab pertama sekali dia ada hak terhadap isteri dia 4 orang. Lepas tu hak yang paling besarnya dia nak jaga, dia nak baca, nak buat kajian kitab agama, menulis kitab banyak gitu mu. Mesti kena sihat tu. Tu pemikiran yang dididik oleh wahyu. Pemikiran yang dididik oleh hadis, oleh Quran dan hadis. Dia memikir kena seperti cara Rasul. Sebab tu dia nak sihat. Pakaian dia tu pun comel. Sebab Nabi tak sih serebeh. Nabi tak sih. Kalau pakaian tidak baru pun tak apa, tapi biar bersih. Jadi itu kalau kita perhatikan, sebab tu kitab Syama'il Muhammadiyah ni, karakter Nabi. Kita nak tahu tentang karakter Nabi ni, bagi anak umat Islam wajib tahu tu. Baru dia tahu cara hidup Nabi. Sebab apa? Sebab dengan pengetahuan itulah kita boleh hidup dengan cara betul. Kalau kita tidak ada pengetahuan yang lengkap terhadap kehidupan Nabi, bagaimana kita nak jadikan Nabi sebagai suri teladan? Kena tahu. Baik. Namun bila mana tubuh seseorang sudah terbiasa hidup mewah sejak masih kecil ini, kami melarang orang seperti itu menanggung kehidupan yang menyeksa dia. Kalau orang itu memang, sebab itulah kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i, saya ambil mazhab Syafi'i. Dalam kitab-kitab Syafi'i, seorang lelaki bila dia berkahwin dengan seorang perempuan, dia kena tahu isteri dia tu kehidupan dia macam mana. Dia kena tahu. Misalnya kalau isteri dia tu semasa dia hidup dengan ibu bapa dia mewah, kita kena buat gitu juga. Dalam mazhab Syafi'i sebut dia makan ke dia. Kita tak boleh kita kurang bajet sampai bini kita jadi kurus doa kita. Salah. Gapo dia sebelum ni? Kita cubalah walaupun tidaklah semewah, katalah dia orang kaya, mewah pelajar. Kita kurang, tapi kena kekalkan kehidupan senang itu. Kena kekalkan. Tu sebut dalam fiqh Syafi'i. Barulah kita ni orang panggil orang yang amanah, orang yang jujur. Tu dalam mazhab kita. Dalam mazhab Syafi'i jelas disebut. Jadi kalau seseorang itu daripada kecil lagi dididik, diasuh, dibiasakan hidup oleh ibu bapa dia dengan senang, tak perlu dia tukar kehidupan itu. Cuma dia tingkatkan dari segi kualiti hidup dengan cara sunnah, tepat dengan cara yang dikenakan oleh Nabi, itu sudah dikira terbaik. Tu. Jadi kata Ibnul Jauzi, kami melarang orang seperti itu merubah cara hidup dia sehingga hidup dia terseksa, sehingga dia terasa susah. Islam dia tidak nak kita susah, dia nak kita senang. Kecuali orang itu memang susah, nak macam mana? Hadis-hadis tentang orang susah, ada pula hadis bab sabar, ada pula hadis-hadis. Tetapi dah hidup senang, mana-mana sengaja cari susah, bukan ajaran agama tu gitu. Bukan ajaran agama. Jika dia mahu belajar bersikap zuhud serta lebih memilih meninggalkan keinginan nafsu, boleh jadi itu terjadi kerana ada sesuatu yang halal memang tidak boleh disikapi secara berlebihan, atau sebab makanan lazat itu mendorong seseorang untuk suka makan hingga kesal dia tidur je hidup dia, jadi malas pula. Tu tak boleh lah. Jadi kita pun tak suka kita hidup mewah, bersenang lenang sehingga tidak ada had, akhir sekali hidup jadi malas, kenyang telajar. Tu memang tak salah tu lagu tu. Tu tak kena cara hidup itu. Mana kita boleh hidup senang tetapi kena kawal supaya kesenangan, kemewahan itu tidak menyebabkan kita ni jadi malas. Sebab malas ni satu topik besar dalam agama kita. Nabi suruh berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Nabi berdoa, ya Allah, lindungilah aku daripada kena penyakit lemah tubuh badan dan malas. Ulama kata lemah tubuh badan ni bukan malas. Dia tak boleh buat sesuatu kerana sudah berlaku kelemahan fizikal. Selagi tubuh badan sehat tetapi malas. Malas ni dia lebih kepada psikologi, lebih kepada jiwa. Tu Nabi minta berlindung kepada Allah. Apa sebab tu? Sampai peringkat minta berlindung kepada Allah? Kerana sifat malas ni dia boleh menjejaskan kehidupan dunia dan akhirat. Malas ni dia boleh menjejaskan kehidupan dunia dan akhirat. Makna dia tak molek dunia, tak molek, apatah lagi akhirat. Jadi salah satu yang menyebabkan seorang itu jadi malas kerana mewah berlebihan, senang berlebihan, makan berlebihan. Itu tak boleh. Kalau siapa tahap tu tak boleh kan? Misalnya kalau sudah terbukti, ni ana sebut ni pandangan Imam Suyuti rahimahullah.
Misalnya Imam Suyuti, dia makan seperti orang lain. Cuma makanan yang dia makan tu dia akan perhatikan kesan kepada tubuh dia. Kalau tubuh dia jadi letih, dia makan. Dia tak makan dah. Bukan dia kata makanan tu tak boleh untuk dia. Orang lain makan, tak jadi masalah. Bila letih, cakap nak tidur. Bila tidur, habis masa, rugi masa dengan begitu. Hidup tidur. Tu. Sebab tu kalau kita tengok orang sakit, sebab tu Nabi suruh kita berdoa supaya tubuh badan kita ni sihat bawah. Sebab hidup kita ni untuk beribadat. Itu maksud dia sini ya. Orang tersebut wajib terlebih dahulu mengetahui apa saja yang boleh membahayakan serta yang tidak membahayakan dia. Kita kena kenal makanan, cara hidup, sama ada makanan ke makanan lah biasanya yang boleh membahayakan kita. Wajib tahu. Kalau makanan itu sedap, lazat dan kita mampu beli, dan makanan itu tidak membahayakan, doktor kata memang baik, itu sah, belilah mahal. Kalau ada duit tak ada masalah. Tapi jangan sampai mereka membazir orang pula. Sebab itulah kalau kita ikuti pengajian agama ni dengan lengkap, dia saling mencukupi maklumat tu. Boleh mewah tapi jangan bazir. Boleh kita nak hidup mewah tapi jangan sampai jiran kita lapar. Tu orang panggil sikap agama dalam nak menyusun hidup manusia supaya jadi seimbang itu. Baik. Selanjutnya mengambil sesuatu itu sekadar yang diperlukan. Jangan ambil berlebih. Kalau lebih jadi tak molek selalu. Tapi janganlah kita mengurangkan bajet untuk diri kita sampai jadi terseksa jiwa. Tak boleh juga begitu. Tak boleh juga begitu ya. Ada anak jumpa dah ni, tapi dia anak tak tahulah lepas tu dia pindah iman. Dia ni dia pernah menyewa seorang ni. Dia biasa dia pergi masjid. Masjid tu 5 kali sehari dia pergi. Jadi bila jumpa anak acak kali dia kecek pakaian dia apa buruk. Dia muda lagi. Tapi kira-kira senior lah bandingan anak. Kalau dia kecek bak ketuhanan, bak zuhud, pakaian dia apa buruk, dia pergi masjid, lemah kita tengok. Kalau dia cakap tu seolah-olah macam inilah yang dikritik oleh Ibn Jauzi. Akhir sekali kita pun sebab begini, sahabat Nabi ni ada yang miskin sungguh lah, sehingga pakaian pun dua helai ada. Patut ada tu pun soyok situ sini, tapung situ sini. Nabi suruh sahabat hak mana ada duit bantu dia. Nabi suruh beli pakaian hak comel pada dia. Tu kan cerita dia bila dia main masjid kan, Nabi suruh bantu sembahyang sunat. Suruh sahabat tengok ni sahabat kita, kamu semua pakaian cantik, kenapa biarkan dia? Sedangkan sahabat ni pergi berjihad fi sabilillah, seorang yang taat pada agama. Tu. Memang Allah buat hidup di muka dunia ni, dia tidak semua orang Allah beri rezeki mewah sama, tidak. Apa yang jadi tidak sama, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berpendapat tertinggi, ada yang berpendapat terendah, hijau sama hijau, peluh sama peluh. Kita kata tubik pagi kelip gelap belaka, tapi pendapat tak sama. Apa tu hewan kita? Supaya berlaku hidup ta'awun, bantu membantu. Dan situ pula dia ada pula banyak hikmah dalam kehidupan manusia. Itu cara hidup agama. Sebab tu anda perhatikan kita ni, kalau kita bacalah semua kita ni, kita akan dapat maklumat bahawa Ibn Jauzi ni dia nak bawa kepada umat cara hidup seperti mana Nabi bawa kepada para sahabat. Tu sebenarnya target dia. Ni dia kritik seorang, dia kritik ahli sufi. Janganlah anda memperhatikan, janganlah anda mengambil, menerima saranan Al-Haris Al-Muhasibi dan Abu Talib Al-Makki yang berkaitan dengan makan sedikit. Sebabnya dalam kitab dia Qutul Qulub, ini Abu Talib Al-Makki dalam kitab dia Qutul Qulub tu, dia sebut makan ni kena sikit. Dia menganjurkan makan sikit. Gak makan sikit ni, kalau kawan tu tubuh besar dah, tubuh 150 kilo ni saya dah. Makan sikit lagu mana? Jadi sikit tak sikit ni payah kita nak suka. Sebab tu dalam agama kita jangan terlalu kenyang. Dia tak serupa. Misalnya, anak nak ambil contoh biar kita faham.
isu jima air ni kalau kita baca cara hidup puak-puak zuhud ni, puak-puak sufi lah, dia tekan air ni jangan banyak. Sampai setengah-setengah tu bila beristinja dengan air pun jadi setengah kata kenapa macam tak cuci nak jima air dah. Apa? Zuhud dalam bab air. Padahalnya ulama-ulama dalam mazhab, misalnya kalau kita ambil dalam mazhab Syafi'i, dia kata jima air ni maksud dia apa? Dia huraikan. Tak okeylah jima air orang hak kuru, tubuh tak bau, dengan orang hak gemuk, tubuh jenis bau panggil jebak orang ni. Tubuh jenis bau. Mesti dia guna air kena banyak. Jadi sikit banyak ni berdasar pada keperluan. Jadi jima tu adalah berdasar pada keperluan, bukan berdasar pada kuantiti sikit. Itu maksudnya. Jadi bagi orang yang tubuh besar, lepas tu banyak bulu pula tubuh, bila dia mandi wajib, mesti dia guna air banyak. Air banyak untuk dia tu adalah termasuk dalam tuntutan agama. Kalau tidak, tak bersih tubuh dia. Adapun orang yang tubuh kecil, lepas tu tak ada bulu pula tubuh dia, tak bau, dia boleh jimat air. Jadi ulama fiqh dia tengok kalau tu. Kita nak zuhud pun jangan sampai perekat jadi terjejah amal ibadat tu, sehingga taharah pun tidak suci molek. Kalau kita baca pokok dia taklih, dia kata air jangan siapa basuh. Kalau kita kecek kelata basuh berok pun tak cuci molek. Kalau siapa tak tu taklih. Itu sebab tu anak tu tengok, ialah dalam pembacaan anak ni, mana ulama-ulama kita ni orang panggil tokoh-tokoh dalam agama kita ni, yang diambil pandangan mereka faham molek agama, faham molek. Misalnya kita tengok sini. Misalnya di sini contoh ni Al-Haris Al-Muhasibi Abu Talib Al-Makki ni seorang sufi, ni antara tokoh sufi di zaman mereka. Dia menggalakkan supaya makan sedikit dan mujahadatun nafs, lawan nafsu syahwat dengan cara meninggalkan segala yang harus. Hak benda harus-harus ni boleh tak usah buat, tak apa. Buat hak perlu sekadar cukup kerana mengikuti teladan Nabi. Jadi kita tak boleh ikut cara Haris Al-Muhasibi Abu Talib ni. Sebab apa? Sebab cara dia bercanggah dengan cara Nabi. Hak kita kena ikutnya adalah kita meneladani, menjadikan cara hidup Nabi dan kebiasaan hidup sahabat hak tu sebagai suri teladan. Jangan ikut orang dua orang ni. Apa? Cuba bayangkan lah. Ana sebut ialah Ni sudut yang dikritik oleh ulama. Misalnya Imam Ghazali, ana baca, ana ngaji habis dengan Maulana kitab Imam Ghazali, Minhaj dia tu. Tapi adalah sudut-sudut ulama kritik. Dr. Yusuf Qaradawi berkata, saya ni boleh berada di tahap ini salah satunya kerana terkesan dengan buku-buku Imam Ghazali. Tetapi ada sudut-sudut tertentu dia tersilap. Misalnya dia pernah menganjurkan dalam buku dia, kalau tak kahwin itu lebih baik kerana nak hidup secara zuhud. Dia bukan kata tak boleh kahwin, cuma bagi dia kalau tak kahwin itu dia menampakkan daripada tulisan dia tu ke arah tidak kahwin lebih baik jika nak hidup beribadat sepenuh masa. Ulama kritik parut kenyataan dia. Ulama kata tak kena ni, sebab Nabi suruh kahwin. Bahkan Nabi kata man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa dia tak suka kepada cara hidup yang aku bawa, bukan puak aku. Cara hidup Nabi ke dia, Nabi suruh sahabat kahwin, Nabi kahwin sampai 11 orang, setengah kata 10. Jadi kita kena faham kalau tu. Sebab itulah anda nak guna bahasa yang biasa ulama kita guna. Dalam Islam ini kita digalakkan mengambil nikmat Allah. Bahkan kadang-kadang kita kena tunjuk nikmat Allah. Jangan kedekut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahdith. Kena tunjuk bila kita Tuhan beri rezeki molek, kita derma, kita jamu makan ke hari Jumaat masjid sekali-sekala, disuruh buat begitu. Itu termasuk fahdith, menyatakan nikmat Allah. Bukan kerana riak, kerana syukur. Bukan riak tak boleh. Syukur. Sebab tu Nabi, ialah betul lah ada ketikanya dapur Nabi tak berasap, memang ada dalam hadis. Tapi bila Nabi ada duit, bila Nabi ada rezeki lebih, Nabi panggil sahabat dia 5 orang, tak ramai pun mari makan dengan dia. Tu maksudnya apa? Hadis. Kita nak dedahkan biar orang nampak nikmat Tuhan, bukan riak, kerana bersyukur. Belanja ke kawan-kawan kita sekali-sekala.
Itu termasuk dalam wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tu hidup Nabi ajar. Ingat hak ada sebut kan, bini dia masak sedap dah. Bila dia rasa sedap, dia cuai dalam gula biar jadi tawar. Kan itulah zuhud. Siapa bini dia jeri mengalir air mata, sedih cara hidup tu lelaki dia. Dari segi akhlak, dari segi bagus, memang bagus. Memang bagus. Anak duk kawan dengan dia memang bagus. Tapi dia ada silap faham. Pakaian dia ke Allah, piyah dia tertukar. Baju dia pun teruk nampak. Yalah piyah ni siapa tak kena tukar juga. Dia duduk hidup teruk nak. Motor dia pun buruk, dia tak naik kereta. Ada kereta. Apa situ? Dia nak macam mana? Sedih lah. Dia ni orang molek sangat. Gitu. Misalnya kalau guru ana dulu masa duk ngaji kitab Minhajul Abidin, kitab tasawuf Imam Ghazali. Dia kata kalau kita nak makan sedap makan lah sekali-sekala, tak jadi masalah. Seperti contoh duit yang musakir. Guru ana dia kata dia beli beberapa kali kok mahal paling mahal ketok pula. Apa nak kerah memang sedap sungguh, dia kata patut mahal, tapi tidaklah nak minggu. Ada dia boleh, sehingga dia boleh tahu, dia boleh rasa sedap tu. Tidak menyalahi agama kita walaupun mahal. Kadang-kadang 70 ya sekilo, 45 tu biasa, enggak sekilo ni berapa ulah sekali-sekala kita kata nak biar tahu. Kalau ada dulu tak jadi masalah. Tidaklah kata terpengaruh dengan nafsu ni nak. Tak kena, tak betul gitu. Jadi kalau kita ikuti betul sukatan yang disediakan oleh Nabi untuk hidup, dia jadi molek. Dia jadi molek. Bagus bahasa Melayu kita ni, Kelantan. Jangan duduk tengah tak nak makan. Dah ada makan lah. Tapi jangan lupa hak-hak yang lain, jangan lupa. Ni siapa tengah bahasa Kelantan. Makna tengah-tengah ni mana ada kemampuan. Apa tu? Kononnya takut mewah nak sepai duit, makanlah sekali-sekala. Kalau guru saya memang dia lagu tu dia kata lah, Nabi lagu tu dia baca dalam hadis, cara hidup Nabi. Tetapi Nabi urus kehidupan dia sampai tak terjejah agama. Hak tu yang naknya. Kata Ibnu Aqil ni seorang tokoh besar. Ibnu Aqil pernah berkata, dia kata alangkah peliknya, dia kata alangkah anehnya keadaan kamu dalam beragama. Ni kritikan Ibn Aqil terhadap orang yang kononnya hendak hidup secara zuhud. Dia kata aku tengok pelik kehidupan kamu dalam beragama, iaitu antara mengikut hawa nafsu atau mengada-ngadakan amal hidup cara kependitaan, cara rahib, antara bersenang-senang dan bermain-main atau mengabaikan kewajipan peribadi, sehingga mengabaikan keluarga dan mendekam. Ni maksudnya duduk beriktikaf dalam masjid tu sehingga tinggal hak-hak yang lain. Dia tidak guna iktikaf ni dalam kitab asal dia ni, dia guna al-luhuq. Al-luhuq ni hadirat kalau bahasa Kelantan, duduk selembek dalam masjid. Tu nak ayat mana tahu tu dah. Duduk selembek dalam masjid tak tahu bib apa. Kan itu nak beribadat. Nak beribadat bawa bib mari masjid. Tak klik rumah. Dia panggil al-luhuq. Iktikaf lain tak sama. Mengapa kamu tidak beribadat sesuai dengan akal dan syariat? Ini kritikan Ibn Aqil. Kenapa kamu hidup macam ni? Pakaian nampak lusuh padahal kamu mampu pakaian cantik. Kamu tidak makan makanan yang lazat. Kamu lempar terus hidup bersenang lenang dalam agama. Kenapa begitu? Itu kritikan Ibn Aqil. Tak ada langsung hiburan dalam hidup. Apa lagu tu? Sehingga isteri, anak pinak ni berasa susah hati. Tak ada langsung keceriaan hidup. Apa gitu? Anda nak bawa satu contoh. Dulu kita bincang, dah ingat kita bincang tentang keluarga bahagia. Ingat dah dulu kisah sahabat Nabi apa tu? Sayyidina Abu Bakar sendiri, Abu Dahdah ada. Kayak cerita dia kan. Masa dia dengar Nabi cerita tentang akhirat, cerita tentang neraka, takut tu, gak sedih, bimbang.
Bila balik rumah hilang semua. Sebab apa? Bermesra dengan isteri, bermesra dengan anak pinak. Suka bila balik rumah, duduk, kita duduk suka dengan keluarga, senang-senang. Lepas tu dia mari mikir, apa hidup aku ni bila balik jumpa keluarga kan? Seolah-olah macam tak ingat dah Nabi ayat tentang neraka, tentang azab neraka, azab kubur. Apa? Kerana bersenang-lenang, bersukaria, gelak ketawa dengan keluarga. Jadi susah hati dia bimbang takut itu kesalahan dalam agama. Dia pun keluar daripada rumah dia. Abu Dahdah dia keluar daripada rumah dia, jumpa Sayyidina Bakar. Dia cerita dia jumpa dengan Sayyidina Bakar. Dia pun ceritalah kepada Sayyidina Bakar. Dia kata dia rasa bersalah, rasa tak senang hati. Apa? Bila dengar Nabi berkuliah, ingat ke akhirat. Bila klik rumah, lupa pula apa? Bersenang-lenang dengan keluarga. Sayyidina Bakar kata aku begitu juga. Sayyidina Bakar kata aku begitu. Kemudian dia lepas tu dia jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi, dia cerita ke Nabi. Nabi kata aku molek. Makna Nabi suruh kita hidup ni biar ceria. Biar ceria. Ana ingat orang tua kampung Mugana ni lahir di pondok kampung Tok Kenali. Orang kampung cerita misalnya Haji Wani, biarlah nak sebut dia ni antara orang tua meninggal 100 tahun juga umur. Dia caw ke masjid Tok Kenali. Ana pernah tanya dia kata dia tahu dia Tok Kenali ni memang dia menceriakan masyarakat. Dia bawa masyarakat pergi patah, dia mengepalai masyarakat pergi patah, bersukaria di tepi patah. Orang kata Tok Kenali tu zuhud tu, dia faham. Bukan kata jenis pasal orang kata ke dia apa? Hidup kan nampak serius, semua tak ada nampak terhibur-hibur, santai je. Tidak gitu Nabi. Sahabat dia nikah palu kompang pun nasyid sikit-sikit. Tak apa, biarlah dia kata kerana hari ni hari gembira. Tu cara hidup dia Nabi ajar kita. Jadi Nabi kata molek lah. Bahkan dalam hadis Nabi kata seseorang yang mengembirakan keluarga dia, mana dia akan dapat rahmat. Allah akan turun rahmat pada keluarga tu. Jangan hadirat bila kita klik rumah anak pun hadut sokor-sokor tu senyap belaka tu. Kau duduk dua tamu pakai masuk bilik atau bala tu muka kita ni muka bala tu panggil lagu tu. Kena urus molek. Tak kena lagu tu. Tu. Anak kita ni ada hak besar, ada hak kecil, dia kena layan ni tak serupa tu. Tu kalau kita ikuti betul cara agama Nabi, bila jumpa budak gosok kepala, Nabi bahasa pun Nabi guna bahasa lembut. Kita jumpa lah ke dalam hadis ni. Gitulah hadirat. Hak ni lah yang Ibnu Aqil kata pelik mu hidup ni. Ibnu Aqil kritik pokok yang kononnya hidup zuhud ni, pelik kamu hidup ni. Tak senang. Tak pelik. Tak makan lazat. Ini pelik ni. Bukan ajaran Nabi gitu. Kalau orang tanya letak makanan tak sedap, kita ambil sedap sebenarnya. Bahan apa ni kita kata kambing tu. Tapi tak boleh nak hari kita ada penyakit juga. Tu tak sihnya. Metak lazat kena nak hari bahan kambing tayal ni. Lepas tu tak ada 2 kali jemaah doktor kata kena masuk ICU. Tu tak boleh lah lagu tu. Tu kena cerdik lah bab tu. Islam ni dia mendidik kita, tidak jadi jenis gom lagu tu. Sebab itulah ana ingat lagi biar nak sebut ni masa ana belajar manhaj, kitab manhaj. Tok guru kata mari masuk dalam kelas nak pakai comel. Tok guru kita pesan jangan pakai hobo-hobo, tu duduk rumah sudah. Nak pakai kain plekat pun biarlah kain plekat tu hok molek. Ni hok macam spring dari belakang tu. Ingat tak kain plekat kain dia tak rosok. Apa budak kita tengok buah lagu ni orang agama atas ni. Tok guru kita tak benar lagi tu. Apa tu? Sebab Nabi tak sih gitu. Ada tengok dalam hadis. Ada sahabat Nabi serebeh, orang Kelantan panggil serebeh. Baju kaki retek, budak retek. Nabi suruh kaki biar comel, biar lengkap. Makna Nabi nak dia punya orang panggil apa? Penampilan tu. Karakter orang Islam ni dia smart. Dia smart. Mana cara hidup tu cara hidup yang smart. Cara hidup yang menampak keterampilan itu. Tu cara agama. Baik. Ana ambil sedikit lagi, kita habiskan ini. Baik. Talbis iblis berikutnya terhadap orang zuhud adalah membuat mereka meyakini hakikat zuhud adalah berasa cukup dengan makanan dan pakaian yang sederhana saja. Tak usah belilah pakaian molek mahal. Tak usah makanlah makanan yang lazat, beli gitu.
Ana baca dalam kitab, ni cerita ni berlaku di di Syria. Ulama, ana tak sebutlah ulama ni sebab dia sudah meninggal dunia. Jadi ulama kritik dia pergi kedai, dia ambil sayur-sayur orang tahu, orang nak tahu dia buat, dia ambil sayur, dia kata ni boleh makan lagi, padahal orang tahu, orang kadang-kadang orang saja, kadang-kadang orang ke arnak pun tak makan tu. Dia ambil tu, memang dia terkenal seorang yang zuhud. Ulama kritik dia, jangan kamu buat begini, jangan kamu didik anak murid kamu begini, tak boleh. Tu. Apa tu? Sebab bukan lagu tu cara agama. Nabi suruh kita makan yang berkualiti. Dah kalau jenis buruk, tak boleh makan, itu tak usah makan. Ada je lah ulama kritik. Jadi ulama kata dia ni alim sahib, bab dia ni tulis kitab. Tapi dia ada kesilapan dalam bab tu. Jadi Tok Guan apa kata tak kena cara lagu tu. Tak kena. Kena ingat bahaya tu dah. Tapi pokok sufi lagu tu setengah-setengah tu. Baik. Maka mereka merasa cukup dengan yang sederhana itu. Sederhana tu tak apa, tapi kena jamu juga nafsu ni sekali-kala makan hak sedap gau dia, kita kata. Makan dia sedap, nasi biryani hambing kita kata tu. Kalau tempat ana ada satu tempat tu, ana tak jumpa nasi Arab nasi sedap tu, dia panggil nasi Arab Taif tu. Kita rasa memang pakai hari ni bila klik Kelantan pun tak jumpa. Tanya kita pergi sekali-sekali kita singgah sebab tu dah. Tak mahal pun, biasa 3 kali 4 ya gitu ya, tapi sedap. Hok masuk tu memang orang Taif. Mula-mula dia buka kedai kecap Melayu tak boleh. Bila nak makan tu berasa sebab kita duduk Mekah, kita pergi makan di kedai Arab. Tak mahal sikit pun sekali-sekala, 2-3 bulan sekali sebulan. Apa salah bawa keluarga. Itu masuk kehidupan agama. Tidak kata agama ni tak boleh langsung benda-benda gitu, tak kena lagu tu. Tapi puan-puan zuhud ni tak boleh langsung. Ada setengah tu sampai bila dia makan sedap, dia cokeh mula biar tubik. Sampai tahap tu kita kelih pun lemah. Dia kata tu cara hidup zuhud. Sedekah ulama kata zuhud ni latih diri supaya tidak terikat dengan dunia. Tu zuhud, terima dunia tapi tidak menjadi hamba pada dunia. Misal sini kita habiskan sedikit lagi. Maka mereka rasa cukup dengan sederhana, namun hati mereka terus berambisi meraih kekuasaan dan wibawa. Tetapi jiwanya nak biar orang puji, nak biar dapat kedudukan baik, nak kuasa, nak dari sudut tu nak pula. Setengah-setengah tu hidup gitu, nak suruh orang kata dia ni tolak dunia, dia ni zuhud ni. Tak terpengaruh dengan dunia, nak suruh orang puji lagu tu pula. Jadi orang lagu ni syaitan terganggu dia pula dari sudut lain. Sehingga orang-orang yang seperti mereka ini selalu menantikan kunjungan pemerintah, hanya memuliakan orang kaya tetapi tidak memberi perhatian kepada orang miskin, berpura-pura khusyuk di hadapan orang lain, seakan-akan baru keluar daripada dunia, daripada rahim ibu, musyahadah tu, seolah baru keluar ke alam nyata, seolah-olah begitu. Seolah-olah baru tubik daripada tempat suluk tu. Tu hati-hati. Tu kena penyakit tu pula. Nak suruh orang puji, nak dapat perhatian pemerintah. Dari segi makan minum tu, dia nampak zuhud nak lah. Rupanya nak supaya orang puji, nak supaya orang kata. Ada juga kadang-kadang seseorang dari puak-puak yang dakwa zuhud ni, mereka sampai menolak pemberi harta. Orang beri harta pun tak si. Padahal dia memerlukan harta tu. Biar lepas ni anda nak sebut tu cerita Abu Zar. Ingat cerita Abu Zar kan? Cerita Abu Zar ni, Abu Zar ni salah seorang sahabat yang hidup cara ni. Sehingga bukan sekadar dia hidup cara tu, dia paksa orang lain hidup dengan cara dia. Abu Zar dia, kalau kita baca sejarah, dia tak boleh ada duit. Dia tidur tu, sebelum dia tidur kena sedekah semua duit. Bila dia bangun pagi esok tak ada duit. Dia kata itulah cara hidup molek. Maknanya tu. Jadi dia suruh sahabat lain hidup gitu. Susah hati habis sahabat. Dia kritik ni pegawai-pegawai kerja. Sebab apa? Duk makan air dan nak hari. Duk makan air golek dan nak hari. Dia kritik apa? Tak kena berlaku. Kalau kita dah juga tak boleh pakai masjid lah. Kena pakai kancing at school. Contoh. Akhir sekali jadi timbul orang panggil konflik di antara dia dengan sahabat lain.
Sehingga dia balik ke Madinah. Ni zaman Sayyidina Uthman ni. Sayyidina Uthman nasihat dia pun dia tak sedih, dia kata hak tu lah cara hidup Nabi. Akhir sekali dia jadi susah hati. Sebab apa? Sebab dia kata kenapa sahabat-sahabat Nabi ni hidup mewah. Hidup mewah. Sedangkan dia kena zuhud, mengikut pandangan dia. Sedangkan sahabat lain faham tak serupa dia. Akhir sekali dia pergi ke Rabzah, ke kawasan pendalaman. Dia pergi ke Rabzah, dia mati situ. Hidup dia kawasan pendalaman tu mana orang hidup cara kampung, baru sesuai dengan jiwa dia. Beberapa kali Sayyidina Uthman kata tak usah lah Abu Zar, mu duduk Madinah lah, ubah sikit cara hidup tu. Mu nak hidup cara tu lah, tapi jangan duk paksa orang lain buat gitu. Abu Zar dengan Sayyidina Uthman ni level sahabat ni, sama-sama dia boleh dah kecek gitu. Aku ni pun seolah-olah zuhud juga. Aku ni Nabi ni. Aku tahu Nabi tidak hidup lagu ni. Dok dia kata Nabi hidup zuhud gini. Abu Zar. Tapi ahli syurga tu. Ahli syurga. Sebab itulah ulama kita bila dia bercakap tentang sahabat ni, bila kita nak contohi sahabat, kena contoh kebanyakan sahabat. Ada berlaku kis-kis terpencil di kalangan sahabat, itu tidak menjadi ikutan umum. Dia ada pula tu. Jadi Abu Zar tu tak salah kalau untuk diri dia saja, tak salah. Tetapi untuk orang awam secara keseluruhan, hak Nabi ajar tidak begitu. Patut tak ada ke ketika Nabi tu makan, ada ketika tak ada makannya, ada berlaku gitu. Tetapi bukan begitu sampai mati, cara hidupnya bukan begitu. Itu maksudnya. Baik, kadang-kadang salah seorang daripada orang-orang zuhud ni ada yang sampai menolak pemberian harta, tak seterima bila orang nak sedekah, nak derma, nak hadiah, tak seterima lah. Kononnya itulah, kan itu dunia. Kadang-kadang dia tolak tu supaya orang kata, supaya dikatakan orang bahawa dirinya terlihat zuhud. Nak suruh orang kata dia zuhud, nak suruh terlihat sebagai orang zuhud. Padahal dalam hati mereka selalu berharap akan kedatangan orang lain. Mereka mengharap tangan mereka dicium oleh pemerintah dan ingin mendapat tampuk kepimpinan dunia yang paling tinggi. Kerana puncak dari kenikmatan dunia adalah mendapatkan tampuk kuasa. Hak dia latih diri jangan makan sedap, jangan pakai sedap. Tapi setengah tu nak kalau diberi jawatan tinggi. Jawatan tu sebenarnya dunia juga kan nak kira. Dia silap faham, berlaku silap faham. Jadi kena ingatlah dia kena ingat perkara ni supaya kita ni tidak tertipu oleh iblis. Sebab itulah bagian kata kunci dia supaya kita tidak boleh ditipu oleh iblis, kita ikut cara hidup Nabi. Macam mana Nabi hidup? Dalam bab pengurusan diri, pengurusan keluarga, macam mana? Ikut iaitu. Tu. Begitulah hadirat. InsyaAllah untuk sesi selepas ini kita akan bincang pula talbis iblis terhadap ahli ibadat yang zuhud. Ni tadi dia bincang tentang fenomena. Nak bincang pula bagaimana talbis iblis. Dan selepas ni dia bincang pula tentang kritikan terhadap pokok zuhud. Gitu Jadi kita berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih.